Moderator yang berusaha, yang berbahagia, Datuk Haji Makfiah bin Majamin, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, seterusnya hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Arfa binti Zulfi dari Sekolah Kebangsaan Datuk Kelana Makmur. Pada hari ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan semua berkaitan dengan amalan terbaik yang telah saya amalkan di sekolah saya. Sebelum saya memulakan perkongsian saya pada hari ini, saya mohon kerjasama rakan-rakan guru dan para hadirin sekalian untuk mengisi sedikit borang maklum balas yang telah diedarkan sebentar tadi untuk saya memperbaiki corak penyampaian saya dan bahan yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Saya mohon Datuk sudilah kiranya Datuk untuk memberi maklum balas. Soalan kedua dengan Hashim. Terima kasih. Okey. Baiklah, perkongsian amalan baik saya hari ini yang bertajuk Kotak Misteri Rahku. Ya, kotak misteri rahku. Apa itu kotak misteri rahku? Okey, sebelum saya perkenalkan dulu apa itu kotak misteri rahku, saya akan perkenalkan, saya akan pergi kepada 4 konsep ini, iaitu apa berkaitan dengan isu umum yang berlaku di prasekolah, kenapa saya wujudkan bahan inovasi ini, siapa merujuk kepada siapa, apa sasaran saya dan bagaimana pelaksanaan saya menggunakan bahan inovasi ini di kelas prasekolah. Okey, sebelum kita pergi ke 4 konsep tadi, jom kita kenal dulu apa yang dimaksudkan dengan perkataan rahku. Rahku adalah gabungan perkataan daripada perkataan rahsia dan kukuh. Rahsia kukuh untuk murid-murid menguasai suku kata KV-KV dalam membaca dan menulis. Okey, bagi isu di kelas prasekolah, memangnya lah kita sebagai guru-guru prasekolah kan, memang setiap tahun kita berhadapan dengan murid yang memang belum pandai membaca, belum pandai menulis. Jadi ini memang senario yang memang kita hadapi setiap tahun. Jadi kita mengambil masa yang lama untuk mendidik anak-anak murid kita untuk mereka pandai membaca dan menulis. Jadi sebagai seorang guru, saya rasa kita perlu buat sesuatu untuk kita cepatkan. Sebab kita pun banyak kerja kan. Terutama sekali selepas PDP, selepas pada pandemik apa. Jadi memang anak murid kita pun agak terasa lemau sikit kan dari segi kehadiran. Jadi saya rasa saya perlu buat sesuatu untuk meningkatkan keyakinan mereka. Okey, bagi kenapa pula? Kenapa saya nak wujudkan juga bahan inovasi ini? Sememangnya anak murid saya bukannya tak pandai cikgu. Anak murid kita semuanya bijak-bijak. Cuma mereka ni kurang motivasi. Mereka kurang motivasi dan selalunya kita hanya gunakan modul bacaan ataupun flashcard ataupun paling-paling pun kita gunakan lembaran kerja untuk kita menguji tahap pencapaian mereka. Jadi saya hasilkan bahan inovasi saya ini untuk merangkumi aktivitinya, penilaiannya, dan di situ akan meningkatkan mereka punya motivasi untuk mereka terus maju. Seterusnya, kenapa saya wujudkan lagi bahan inovasi ini? Kerana ada di kalangan murid saya yang tercicir dari segi macam mana mereka masih lagi ada yang kehadiran yang masih lagi yang tak datang sekolah. Jadi ini antara motivasi mereka untuk suka ke sekolah. Ada juga di kalangan ibu bapa yang ialah sibuk bekerja. Jadi kita tak boleh mengharapkanlah ibu bapa sepenuhnya kan untuk membantu anak-anak. Jadi inisiatif kita lah sebagai guru untuk membantu anak-anak kita. Okey, siapakah sasaran pengguna bahan inovasi ni? Sudah tentulah tak lain tak bukan anak-anak murid kita, ataupun boleh juga kepada anak murid yang belum menguasai suku kata yang lain. Ini kotak misteri saya ini bukan saja tertumpu kepada suku kata KV-KV. Dia juga boleh kepada suku kata yang lebih kompleks. Cuma semasa saya menghasilkan produk ini, saya dapati ada beberapa murid saya yang agak tercicir tadi. Jadi untuk mereka cepat mendapat membaca dan menulis, saya menghasilkannya dulu.
Kemudian selepas mereka maju ke sukatan yang lebih kompleks, jadi saya just tukar je dia punya flashcard ataupun kad-kad yang terdapat dalam kotak misteri ini. Selain itu ada juga murid saya yang datang awal. Maknya cikgu sekolah lain, jadi kena datang awal. Walaupun kita dah cakap dengan ibu bapa kehadiran anak-anak pukul 7 suku, tapi ada yang sebelum pukul 7 dah sampai. Jadi saya pun membenarkan mereka menggunakan bahan ini untuk mereka melatih diri mereka atau mengasah minda mereka di pagi hari sebelum PDP dimula. Okey, bagaimana pelaksanaan kotak misteri ini? Ya, saya rujuk kepada ujian yang saya lakukan kepada 10 orang murid, di mana murid saya yang 4 orang daripada prasekolah, 3 orang daripada pemulihan tahun 2 dan 3 orang daripada tahun 1. Jadi pada awalnya kita akan suruh mereka buat ujian tulis lah, ya, sebagai ujian pra. Kita tengok tahap penguasaan mereka. Ya, jadi sekiranya mereka boleh daripada 10 perkataan tadi, sekiranya mereka boleh mencapai lebih daripada 6 atau 7 perkataan, bagi saya itu adalah sedang menguasai. Tapi kebanyakan murid ni, mereka paling tinggi pun mereka dapat 5 per 10 daripada perkataan yang saya bagi tadi. Kemudian setelah tu saya akan bantu mereka membaca perkataan, mengeja perkataan 10 perkataan. Dan di sinilah sekiranya murid itu dikategorikan murid pemulihan, kita kena bantu dia lah. Tapi sekiranya murid itu dalam golongan yang telah menguasai, lebih pada pengayaan. Okey, terdapat 4 stesen. Sekejap lagi saya akan ceritakan macam mana penggunaannya melalui video. Tapi saya terangkan dulu. Stesen pertama ada membatang suku kata. Stesen kedua adalah bijak mengeja. Stesen ketiga cari perkataan. Dan yang keempat bijak menulis. Nak tengok tak macam mana? Kejap Baca bismillah dulu. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia kotak misteri dia. Apa yang misteri sangat ni? Misteri dia adalah dari segi aktiviti dia. Jadi di stesen pertama murid-murid akan membatang suku kata. Kemudian selepas dia membatang suku kata, mereka akan pergi ke bijak mengeja. Setelah bijak mengeja, mereka akan mencari perkataan. Dan yang terakhir mereka akan ke stesen keempat, iaitu bijak menulis. Stesen pertama, stesen kedua, stesen ketiga, stesen keempat. Dan hasilnya setelah murid saya, ini adalah graf bagi murid saya sebelum menggunakan kotak misteri. Mereka hanya menggunakan modul bacaan atau flashcard. Pada awalnya hanya 3 orang saja. 3 orang ni pun memang dapat bantuan daripada ibu bapa di rumah kan. Jadi dia follow kita punya pengajaran. Dan 3 orang ni telah menguasai. 19 dikategorikan sebagai belum menguasai ataupun sedang menguasai. Jadi setelah menggunakan bahan inovasi ini, alhamdulillah 22 orang murid saya telah menguasai suku kata KV-KV. Dan ini adalah hasil ujian saya, kajian kecil saya yang telah saya lakukan terhadap 4 orang murid prasekolah, 3 orang murid tahun 1 dan 3 orang murid pemulihan tahun 2. Dan inilah kalau tengokkan daripada segi grafnya, dari segi ujian lisan, paling banyak pun yang mereka boleh eja ialah 6 per 10. 6 per 10 tu ialah merujuk kepada perkataan. 6 perkataan yang mereka boleh eja secara lisan. Dan selepas menggunakannya, hampir semua murid 10 orang ini mendapat 10 per 10. Dan ini adalah untuk ujian menulis pula. Kebanyakan murid mereka lebih pandai mengeja dahulu daripada menulis kan. Jadi memang hasil daripada ujian yang saya lakukan, pra ujian, ada yang dapat kosong, langsung tak boleh menulis. Dan yang paling tinggi pun mereka dapat 5 per 10. Itu paling tinggi. Ini pun tak saya murid pemulihan. Dan hasilnya memang sangat menakjubkan. Murid saya hampir semua dapat 10 per 10. Itulah. Okey, untuk menghasilkannya ni tak nampak pula kat situ Dalam lebih kurang dalam 40 lebih je, tak banyak. Itu pun 40 lebih ni saya anggarkan je sebab semua barang-barang ni ada kat prasekolah. Kita dah ada pun dekat prasekolah. Saya anggarkan je. Yang kita nak beli pun macam nak cantik-cantikkan dia je lah sebenarnya. Itu yang sampai ke 40 lebih. Okey, impak atau kesan daripada hasil yang saya telah lakukan ni, semestinya lah peningkatan daripada suku kata KV-KV. Yang keduanya, penggunaan bahan inovasi semaksimum yang mungkin. Memang murid-murid akan menggunakan
produk ini. Kemudian elemen bermain sambil belajar, memang mereka akan bermainlah dengan bahan ini. Yang keempat, membentuk attitude yang positif. Mereka sentiasa berlumba-lumba. Bila mereka dah menggunakannya, mereka eager nak main lagi. Lepas tu yang kelima, meningkatkan perkhidmatan murid secara individu dan kumpulan. Mana kawan-kawan yang belum pandai lagi tu kan, jadi kawan yang dah pandai tu dia tolong ajar lagi. Jadi saya rasa kat situ akan menimbulkan rasa keseronokan untuk belajar mereka. Okey, ini antara hasil kerja murid lah. Pada awalnya dia dapat 20/10, akhirnya dapat 9/10. Dan ini untuk menulis pula, daripada kosong mereka dapat 9/10. Okey, jom kita tengok aktiviti pelaksanaan yang telah saya rakamkan. Okey, ini masa sebelum kita menggunakan bahan inovasi, kita ajak sama-sama anak-anak kita untuk mengeja bersama-sama. Ini kumpulan pengayaan ya, kumpulan pengayaan. Jadi perkataan dia lebih banyak. Okey, ini stesen 1 di mana mereka akan memutarkan roda. Kemudian setelah memutarkan roda, mereka akan mencari suku kata yang terdapat pada batang aiskrim yang besar ini. Kemudian mereka akan lekatkan pada dinding kotak yang terdapat di sini. Ada yang nak cuba ke stesen 1 ni? Ada yang nak cuba? Pada awal penggunaan, jadi mereka masih lagi perlu dibantu bagaimana untuk menggunakan bahan inovasi ini. Seterusnya, session kedua iaitu mengeja. Bijak mengeja ni di sini mereka akan menarikkan ada pada tepi ni, dan di sini ada terdapat gambar yang boleh dialih untuk kita tukar pada gambar yang lain. Dan contohnya ada gambar batu di sini. Jadi mereka cuba mengeja batu dan mereka akan meletakkan huruf-huruf untuk ejaan. Perkataan. Perkataan ni sama je. Maknanya apa yang mereka eja pada kad ini, jadi perkataan yang sama akan berulang setiap stesen. Jadi kita tak boleh buat satu set lah. Saya menghasilkan sekurang-kurangnya 3 set untuk KB-KB saja. Okey, seterusnya stesen yang ketiga iaitu mencari perkataan lebih mudah. Tadi masa yang stesen kedua agak sukar bagi mereka, masih lagi agak-agak macam tak tahu. Jadi kat situ kalau mereka tak tahu, saya tak tolong ajar tau. Saya tak ajar dia cara eja, saya akan bagi kad. Cuba cari gambar tu kat sini. Jadi dia akan eja, dia cuba ingat, saya ambil kad balik, kemudian dia letak. Di stesen keempat ni dia dah pandai dah. Dia tengok gambar batu, dia akan terus batu tu, dia terus letak gambar perkataan batu. Dan ini adalah stesen yang kelima. Gambar yang sama 10 kali juga saya letakkan di dinding kotak ini. Kemudian mereka akan tengok, sebab bila berlaku proses pengulangan, mereka akan cepat minat. Jadi mereka akan menulis perkataan yang ada pada dinding-dinding ini. Untuk pengetahuan semua kotak tengah ni bukannya tak ada fungsi. Fungsi dia adalah untuk saya simpan bahan-bahan yang lain di dalam ni. Jadi kat sini ada set seterusnya. Pen tu saya letak kat dalam ni. Senang, tak hilang. Okey. Jadi aktiviti sebar luas, alhamdulillah saya telah membuat sebar luas
bahan ini kepada murid-murid tahun 1 dan juga murid-murid pemulihan di sekolah saya sendiri. Seterusnya saya juga telah diberi keizinan oleh guru besar. Terima kasih Tuan Guru Besar sebab mengizinkan saya pergi ke sekolah SK Temiang. Terima kasih sahabat saya di SK Temiang memberi kerjasama yang baik dan saya telah berkongsi juga semasa pertandingan tree pitching. Ya. Dan itu saja daripada saya. Dan terima kasih. Saya harap tuan-tuan dan puan dapat memberi komen sikit lah tentang bahan saya dan boleh serahkan pada Fadizan.